Lotion Hada Labo dengan 5 jenis asid hyaluronik untuk kelembapan mendalam, mengekalkan keseimbangan minyak dan air. Hada Libro, baik isyarat, bijak berbudi. Video hari ini ditujukan khas kepada mereka-mereka yang ada perasaan malas di dada, yang ada matlamat yang nak dicapai tapi asyik tak jadi, yang ada tugas yang nak diselesaikan tapi kerja asyik tertangguh. Bagi mereka yang tak ada perasaan malas, tak payah tengok video ni. This is not for you. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan J daripada BBT Consultants. Syarikat kami membantu organisasi dan pasukan mencapai matlamat mereka melalui soft skill development ataupun kemahiran insaniah. Mungkin kita ada sesuatu tugas yang ingin diselesaikan, matlamat yang ingin dicapai, ataupun mungkin kita ingin berubah. Ya, kita letih dah jadi letih. We are tired of being tired. Tapi asyik tak jadi. Lama-lama impian menjadi angan-angan semata. Bagi kita yang ada masalah ni, buat 5 tip ni. InsyaAllah saya garanti akan jadi. Macam mana saya tahu? Sebab saya sendiri pernah melalui fasa tu. Dan masa itulah saya menemui tip-tip ni. Also, saya juga ada bonus tip dekat hujung video ni. Stay on, okay? So, are you ready? Tip nombor 1. Terima hakikat yang rasa malas itu berpunca dari kita sendiri. Sebab kerja tak jadi tu sebab diri kita sendiri. Bukan sebab ada benda yang tak cukup, bukan sebab orang lain, bukan sebab keadaan yang tidak sempurna. Ini first step bagi kita untuk mengubah apa-apa saja dalam hidup kita. Mengaku. Selagi kita meletakkan kesilapan dan alasan tu kepada orang lain, selagi itulah kita tak akan berubah. Itu adalah alasan dan excuse yang paling mudah bagi orang-orang yang tak nak mengambil tanggungjawab untuk mengubah diri sendiri. So, first tip, mengaku dan ambil tanggungjawab. Iaitu orang yang akan mengubah keadaan kita, hidup kita hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ingat ni, impian tanpa tindakan akan menjadi angan-angan semata. Tip kedua, pecahkan matlamat besar kita kepada matlamat-matlamat kecil berserta dengan deadline bila masa matlamat itu mesti diselesaikan. Ini penting kerana di dalam setiap matlamat besar itu terkandung matlamat-matlamat kecil yang mesti dicapai dahulu. Matlamat besar itu tak akan terjadi dengan sendiri. Ibaratnya, katakanlah matlamat besar kita nak sampai ke Kota Baru pukul 10 pagi hari Rabu. Dia mesti kita kena capai dulu matlamat-matlamat kecilnya. Di antara matlamat kecilnya ialah nak servis kereta hari apa pukul berapa, nak bertolak pukul berapa, sampai Kuala Lumpur pukul berapa, sampai Gua Musang pukul berapa, halaju kereta kena berapa dan sebagainya. So, tak kira apa matlamat kita. Mungkin matlamat kita nak kahwin, nak cari jodoh, nak buat majlis perkahwinan, nak buka bisnes, nak cari kerja, anything. Setiap matlamat besar itu di dalamnya terkandung matlamat-matlamat kecil yang mesti kita capai dahulu. So, lista matlamat kecil itu berserta dengan deadline bila matlamat-matlamat kecil itu perlu dilakukan. Tip ketiga, fikir balik. Mengapa kita nak capai matlamat tu? Mengapa kita perlu dan mesti capai matlamat tu? Think of your big one. Bila kita fikir tu, kena fikir dua benda. Yang pertama, apa yang kita akan dapat bila kita dapat capai itu. Dan yang kedua, apa impak atau akibat kalau kita tak capai itu. Dan bila kita tengah fikirkan tu, bayangkan dan expandkan bayangan tu. Maknanya, kalau kita fikir, apa akibat kalau aku tak dapat matlamat ni, tak capai matlamat ni, apa akibat yang akan terjadi pada diri aku? Seminggu dari sekarang, sebulan dari sekarang, setahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Expandkan akibat tu supaya ia sehingga menyentuh emosi kita. Ini penting untuk memberi kita semangat untuk memulakan tindakan tu. Bagi mereka yang tak tahu kenapa dia perlu capai matlamat tu, okey, kena cari, gali kenapa. Here's the thing, kalau kita tak tahu kenapa kita perlu capai tu, buat apa nak buat kan? Buat apa beras je pun. Tip keempat, jauhkan atau buangkan perkara-perkara yang boleh menghalang fokus kita atau melalaikan kita daripada melakukan tindakan ke arah pencapaian matlamat kita. Here's the thing, bila kita tak sibuk dengan tugas kita
chances are kita bukanlah duduk-duduk tengok siling je. Chances are kita akan menyibukkan diri kita dengan benda-benda yang melalaikan ni. Tambah pula di zaman sekarang, di zaman COVID-19 ni, ada work from home dan kadang-kadang kita tak boleh keluar rumah ya. Benda-benda macam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, TV, dan sekarang ni ada apa lagi? Ada Clubhouse. All of those adalah benda-benda yang boleh melalaikan kita dan menyibukkan diri kita daripada nak capai ke arah matlamat kita. Asal-asalnya nak tengok sekejap je, lama-lama dah jadi 3 jam dan kejap dah hari dah gelap. Kadang-kadang hari tu berlalu dengan macam tu je kan. So apa nak buat? Pertama, turn off all your notification. Yang duk bunyi tek ting tu, itulah yang kadang-kadang melalaikan kita. Kata nak buka sekejap, bila dah start buka tu scroll dah berjam dah habis. Look, kalaulah benda tu penting, orang akan cari jalan nak menghubungi kita, akan call kita ke. So don't worry, jangan risau pasal FOMO ya, fear of missing out. Yang kedua, letakkan app atau handphone tu jauh daripada kita. Kalau handphone letaklah kat bilik lain ke. Kalau app tu, cuba letak app tu jauh sikit daripada kita. Jangan mula-mula buka handphone dah nampak dia. Letaklah dekat pages belakang. That you need to flip ya, ataupun scroll untuk dapatkan app tu. Jadi lambatlah sikit. Yang ketiga, cuba susahkan sikit untuk dapat masuk app tu. Sign out. Maknanya kalau tiap kali nak masuk kena sign in. Kan lambat sikit tu. Dan kalau nak fokus lagi, uninstall terus app tu. At least sehingga kita mencapai matlamat kita. Okay? Lepas tu boleh install balik kan? Tak ada masalah. Tip kelima, gunakan teknik Pomodoro. Basically, Pomodoro teknik ini ialah bila kita buat sesuatu kerja, kita kena fokus betul-betul selama 25 minit. Selepas 25 minit, kita stop, ambil break. Rehat selama 5 minit dan lepas tu start balik 25 minit. Kenapa benda ni jadi? Sebab kadang-kadang kalau kita fikir nak buat kerja selama 3 jam, kita rasa macam banyak sangat. Tapi kalau 25 minit, okey kan? So kalau teringin sangat nak tengok Facebook pun, okeylah 25 minit je kot. Kan? So do it in chunks of 25 minit. Jangan buat 2-3 kerja satu masa. Just one task at any one time selama 25 minit straight tanpa sebarang gangguan. Try it works. Bagi yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang Pomodoro teknik ni, saya akan letak link dekat bawah ya. Now, bonus tip. Cari apa yang kita namakan sebagai accountability partner, iaitu sahabat atau family yang sama-sama mengambil tanggungjawab untuk push kita untuk capai matlamat kita. Tugas partner ni ada 2. Pertama, untuk mengingatkan kita bila kita terlalai. Okay? Bagi dia kebenaran untuk sekeh kepala kita sikit. Just in case kita terlalai, terlebih off track daripada matlamat kita. Yang kedua, partner ni supposed to bagi semangat pada kita bila kita rasa down. But it's okay. Even if you tak ada accountable partner, don't worry. Kalau you buat yang 5 tip ke atas tu pun dah boleh dah. Trust me. Sebab tu saya letak dia sebagai bonus tip. So, rumusan ya. Nombor 1, terima hakikat yang malas itu berpunca daripada diri kita dan ambil tanggungjawab untuk mengubah kehidupan kita. Hanya kita saja yang boleh mengubah kehidupan kita. Yang kedua, pecahkan matlamat besar kita kepada matlamat-matlamat kecil yang nampak lebih mudah dan senang dilaksanakan. Yang ketiga, ingat balik mengapa kita mesti dan nak capai matlamat yang kita setkan tu. Remember your big why. Yang keempat, jauhkan atau buangkan terus perkara-perkara yang boleh melalaikan kita daripada fokus kita untuk mencapai matlamat tersebut. Dan yang kelima, guna Pomodoro teknik. Link ada kat bawah. Okay. Yang keenam, bonus tip. Cari accountability. So that's it. Best of luck. Selamat mencapai matlamat kita. Jadikan impian kita sebagai satu kenyataan. Seperti biasa, kalau rasakan video ini bermanfaat, Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mulakan kelas Waalaikumsalam kita dengan warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Cikgu. Kitab Al-Fatihah. Okey. So hari ini kita sambung lagi indeks ya, indeks form 2 naik form 3 kan. Okey, indeks. So indeks okey. Soalan hari tu soalan yang permudahkan. Okey, kita dah belajar 4 ke 5 hukum indeks kan. Okey. Okey, jangan lupa buka kamera. Nak start kelas buka kamera. 4 orang je hadir. 2 orang yang inform tak dapat hadir. 4 orang je hadir. Tak apalah sebab dah buat kita teruskan je lah. Kalau tahu ramai tak boleh hadir, saya cancel. Ni 2 orang je yang bagi tahu tak boleh hadir. Okey, so yang kita dah belajar hukum yang kita dah belajar ialah A kuasa M darab dengan A kuasa N. So bila darab kuasa kena tambah M tambah N. Okey, tu bila darab. Lepas tu kita belajar yang bahagi, di mana kalau A kuasa M bahagi dengan A kuasa N, so kuasa kena tolak M tolak N. Okey, yang tu bahagi. Lepas tu kita kuasa A kuasa M, lepas tu kuasa lagi dengan N, dia jadi apa? Darab. M darab dengan N. Okey. Yang ni jadi darab. Lepas tu kita buat apa lagi? Yang kita buat ialah kita ada A kuasa kosong kan. A kuasa kosong nilai dia ialah 1. Apa-apa kuasa kosong nilai dia ialah 1. Okey, 5 kuasa kosong ke ataupun X kuasa kosong ke, nilai dia ialah 1. Okey. Kemudian kita dah belajar juga pasal indeks negatif. Indeks negatif tukar kepada indeks positif kan. So indeks negatif ni maksudnya kuasa negatif lah. Kuasa negatif. So sebagai contoh A kuasa negatif M. A kuasa negatif M. So kita nak positifkan dia akan jadi, okey, depan dia ni ialah 1 lah kan. 1A. 1A. Maka dia nilai dia ialah 1 per A kuasa M. Kalau ada dekat sini 2 A kuasa negatif M, so 2 per A kuasa M. Lepas tu, okey. Kita tengok pada soalan homework. Permudahkan. Yang ni sebenarnya banyak cara lah kita nak selesaikan. Sebab kita ada banyak hukum kan. Kita boleh apply yang mana dulu tu tak kisah. Okay, ada pelajar dia buat yang ni dulu. Ada pelajar dia darab dulu, lepas tu bahagi. P kuasa 7. So kalau awak buat darab dulu, contoh 3 darab 5. 3 darab 5, so 15. Yang ni, bila jumpa macam ni, kuasa sama kuasa kan. Okay, so 3 darab 5, 15. P kuasa 15. Lepas tu bahagi P kuasa 7.
Okey, bahagi P kuasa 7 darab 1 per P kuasa 2 kan. Darab 1 per P kuasa 2. Okey. So, yang ni ada yang buat tolak lah. 15 tolak 7. So, dapat 8. Okey, so P kuasa 8 darab 1 per P kuasa 2. So, ada yang buat kalau darab 1 per P kuasa 2 ni, dia samalah dengan tolak kan. Dia sama dengan P kuasa 8 bahagi P kuasa 2 kan. So, jadi jawapan dia P tolak 2 dapat 6. Okey, betul. Betul, dapat full mark. Okey, salah satu lagi, jalan kira lagi yang lain. P kuasa 15 bahagi P kuasa 7. Okey, darab dengan 1 per P kuasa 2 ni, kita tukar kepada indeks negatif. Okey, tukar kepada P kuasa negatif 2. Boleh juga. Maksudnya semua jadi duduk atas dah. Dah tak ada dah per dah kan. Jadi semua dekat atas sebab kita dah tukar 1 per P kuasa 2 tu kepada P kuasa negatif 2. Okey, bila tukar jadi macam ni lah. So, senang dah lah lepas tu. Okey, ingat bila bahagi kita tolak kuasa dan bila darab kita tambahkan kuasa. So, jadi dekat sini dia akan jadi P kuasa 15 tolak 7 tambah negatif 2. 15 tolak 7, 8. 8 tambah negatif 2, 6. So, samalah jawapan tetap sama P kuasa 6. Okey. Okey, untuk nombor 2. Nombor 2 ni pun banyak juga jalan kira. Awak nak kembangkan dia dulu pun boleh. Macam yang kita dah buat kan. M kuasa 2, P kuasa 3, lepas tu kuasa 2. So, dia jadi apa? M kuasa 4, P kuasa 6. Kan? Kita darab lah. 2 darab 2, 3 darab 2, 6. Boleh juga. Sebab ni kan simbol darab kan. Ni pun darab ni kan. Ni dia darab lah ni kalau dia tak tulis ni. So, boleh je kalau awak nak teruskan dia 1 per 2 darab dengan 2. 1 per 2. Okey. Darab dengan 2. So, jadi 1 lah. Lepas tu Y yang ni 3 per 2 darab 2. 3 per 2 darab 2. So, Y kuasa 3. Lepas tu bahagi dengan Y kuasa negatif 5. Lepas tu awak teruskanlah. 1 tambah 3. Y kuasa negatif 5. So, Y kuasa 4 bahagi Y kuasa negatif 5. So, bila per tolak kan. 4 tolak negatif 5. 9. Y kuasa 9. Okey, Farhana buka kamera. Nuaira. Okey, Y kuasa 9. Ataupun jalan kira tu awak boleh selesaikan yang dalam kurungan dulu pun boleh. Ni darab kan. So, bila darab tambah kuasa dulu. Awak nak tambahkan kuasa terus. 1 per 2 tambah 3 per 2 ni. Tambah dulu pun boleh. Okey, nak tambah dulu pun boleh. Kalau tambah dulu dia jadi 1 per 2 tambah 3 per 2. 4 per 2. So, 4 per 2 nilai dia ialah 2. 2 kuasa 2. So, per dengan negatif 5. So, dia dapat Y kuasa 4 per Y kuasa negatif 5. So, sama dah lah lepas ni. Y kuasa 9. Okay. Alright.
So ada 2 jalan kira lah. Ada banyak je lain-lain. Yang asalkan dapat jawapan yang sama. Sebab dia tadi indeks tu dia boleh pusing-pusing awak nak darab dulu ke, awak nak tambah dulu ke. Sebab darab dengan kuasa tu lebih kurang je. Yeah. Nombor 3. Kalau yang ni awak nak darab dulu pun boleh. Kiranya kalau awak darab dulu kan. 2 darab 4Y. Nak darab dulu. Boleh juga. 2 darab 4Y, 8Y. Bahagi dengan 3Y kuasa 2. Okey. So, 8Y yang atas. Yang bawah ni, ni kesilapan pelajar lah. 3Y kuasa 2. Okey. Dia buat dalam kurungan kan. Bila dalam kurungan, bermaksud 3 ni kuasa 2, Y juga kuasa 2. 3 kuasa 2, Y pun kuasa 2. So, dia jadi 3 kuasa 2, 9. Y kuasa 2, Y kuasa 2. Lepas tu, okey kita buatlah. Kita tolak je lah 8/9. Y kuasa 1 tolak Y kuasa 2. So, dia macam 1 tolak 2, negatif 1. Okey, negatif 1. Y kuasa negatif 1. So, bila Y kuasa negatif 1, indeks positif. Jadikan indeks positif. So, 8/9 Y kuasa 1. Ni indeks negatif ni. Okey, indeks negatif. So, bila tukar kepada positif, dia akan jadi 1 per ataupun 8/9 per Y kuasa 1. 8/9 Y kuasa 1. Cara yang kedua, cara yang kedua ni 3Y kuasa 2 tu dia duduk kat bawah kan. So awak boleh terus bawa naik ke atas. Macam mana nak naikkan ke atas? So dia macam terbalikkan. Okey, sekarang ni yang dekat bawah ni adalah indeks positif. Sebab dia kuasa 2 kan. Positif lah, kuasa positif 2. So bila kita ubah dia bagi naik atas, 2 kita darab dengan 3Y kuasa negatif 2. Dia jadi terbalik. Bila naik atas jadi terbalik lah. Okey, lepas tu darab dengan 4Y. So darab macam biasalah. Yang ni jangan lupa 2, 3 kuasa negatif 2, Y kuasa negatif 2 darab 4Y. So yang ni 3, 2, ni 1/9. Kan? Y kuasa negatif 2 darab 4Y. So, okey, nombor sama nombor. 8/9. Negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. So, 8/9 Y kuasa 1. Okey, hari ni saya tambah lagi satu hukum yang sama dengan yang ni. Di mana kalau kita ada A kuasa M, selalunya dia bagi indeks negatif lah. Indeks negatif kita tukar kepada positif kan. So,
Kalau indeks negatif tu dia letak sebagai 1 per A kuasa negatif M. Okey, dia ada 1 per A kuasa negatif M. A kuasa negatif M tu dekat bawah, dekat per kan, dekat penyebut. Okey, jadi kita kena tukar kepada kuasa bagi dekat positif. So, bila jadi positif tu dia akan jadi terbalik A kuasa M. Nampak tak beza dekat atas dengan bawah ni? Dia just terbalik je. Kalau negatif M dekat sini, maka sini M. Kalau M dekat sini, sini negatif M. Terbalik je. Okey. Boleh nampak tak? Kalau contohnya awak ada 1 per 3 kan? 1 per 3 ni maksudnya 3 kuasa negatif 1. Okey, kalau kita ada 1 per P, maka P ni kuasa negatif 1. Okey, kalau kita ada 1 per P kuasa 2, maka P kuasa negatif 2. Okey. Tapi kalau kita ada 1 per P kuasa negatif 2, jadi ditukar kepada positif P kuasa 2. Awak dengar tak bising? Dia mesin rumput pula kat rumah ni. Alah, bising pula. Rumah taman ni tak kira masa nak mesin rumput pun. Dah tengah hari pun dah datang lagi mesin rumput. Okey, seterusnya, hukum yang seterusnya ialah melibatkan punca kuasa. Melibatkan punca kuasa. Kalau kita ada punca kuasa M, contoh punca kuasa M, A kuasa N. Okey, saya letaklah punca kuasa N. So, yang ni sebagai contoh dulu. Contoh kalau saya ada punca kuasa 2 X. Okey, awak tengok. Punca kuasa 2 X. So, dia akan jadi X kuasa 1 per 2. Tengok punca kuasa 2 X, dia dapat X kuasa 1 per 2. Dekat sini, ni punca kuasa 2 kan? Dan sini X kuasa 1. X kuasa 1 dan punca kuasa 2. So, dia jadi dekat atas ni 1, dia ikut dekat sini lah. 1 so 1 per 2. Macam tu. Okey. Kalau saya ada punca kuasa 3 X, so sini ni maksudnya X kuasa 1 dah ni kan. Yang ni X kuasa 1. So, dia jadi X kuasa 1 per dengan 3. Per dengan 3. X kuasa 1 per 3. Okey, kuasa 1 per 3. Kalau saya ada punca kuasa 3 X kuasa 2 contoh. So, dia akan jadi X kuasa 2 per 3. Okey, nampak perubahan dia?
So, kalau saya bagi dalam bentuk umum, A kuasa N, punca kuasa M, A kuasa N. So, dalam bentuk umum saya nak susun macam mana? A kuasa apa? A kuasa apa? Yang mana? Berdasarkan sini. Sini 1, 1, 2 ni kan. So, dia naik apa? Dia naik dekat atas. 1, 1, 2 sini. So, yang punca kuasa ni punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 3. So, dia letak dekat penyebut yang pecahan tu. So, dekat sini dia akan jadi A kuasa N per dengan M. Okay. Alright. Siapa dah beli buku? Okay, siapa dah beli buku boleh buat dalam buku terus. Yang tak beli buku lagi kena salin soalan lah. Okay, kita pergi kepada muka surat 7, hukum indeks. Yang melibatkan punca kuasa ni. Cuba awak tengok contoh dia. Punca kuasa 25 kan? Punca kuasa 2, 25. Punca kuasa 2, 25. So, dia akan jadi 25 ni kuasa 1 lah. Kuasa 1. So, dia akan jadi 25 1 per 2. Kuasa 1 per 2. Okey, tengok B. B, punca kuasa 3, negatif 64. Okey, negatif tu berada dalam punca kuasa. Berada dalam punca kuasa 3. Jadi bermaksud, okey, buat kurungan negatif 64, tutup kurungan 1 per 3. Yang ni kuasa 1 depan ni. Sini punca kuasa 3. So, dia jadi kuasa 1 per 3. Dan kita kena buat kurungan lah. Negatif 64 tu dalam kurungan. Kalau awak tak buat kurungan, negatif 64 kuasa 1 per 3, bermaksud 64 sahaja kuasa 1 per 3. Dia akan jadi 64 sahaja yang kuasa 1 per 3. Dia negatif, dia akan jadi macam ni lah. Negatif punca kuasa 3, 64. So tak sama Tak sama macam ni. Ni 64 sahaja yang punca kuasa 3. Tapi kalau ini termasuk negatif. So, kena buat kurungan. Okey. Cuba buat nombor 1, 2, 3, 4 dan 5.
Okey, 5 soalan senang je kan? Okey. Okey, pastikan kuasa tu awak letak atas tinggi sikit. Jangan sama aras dengan nombor 49. Letak tinggi sikit. Okey, nombor 1 tu jawapan dia 49 kuasa 1/2. Kecil sikitlah letak 1/2 tu kecil sikit. Okey, nombor 2 pastikan letak kurungan negatif 1000 kuasa 1/3. Okey, yang nombor 3 P kuasa 1/5. Nombor 4 A kuasa 1/3 dan 5 Y kuasa 1/4. Okey. Okey, nombor B tukarkan kepada bentuk punca kuasa terbalik pula. Okey, 81 1 kuasa 4. Okey, boleh buat. Okey, tak ada masalah. 4 punca kuasa 81. Punca kuasa 2 36 lah kan. Yang ni punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 2 kita tak tulis. Tak perlu nak tulis 2 lah. Okey. Lepas tu yang nombor 2 ni. Okey, boleh buat terus lah, kita buat sekali. Yang nombor 2 punca kuasa 3. So kalau punca kuasa 3, 4, 5 dan seterusnya. Pastikan awak tulis 3 tu dekat bahagian atas. Jangan tulis dekat sini. Salah. Okey. Siapa buat dekat tepi sama besar dengan punca kuasa tu memang salah lah. Okey. Kena letak dekat atas dan kecilkan. Okey. 3 dekat atas ni. Walaupun kecil tapi bagi jelas lah. Punca kuasa 3 negatif 8. Nak buat kurungan boleh. Tak buat kurungan pun tak apa. Asalkan berada bawah punca kuasa. Okey. Nombor 3. 32 kuasa 1/5 maksudnya punca kuasa 5 lah. Punca kuasa 5, 32. Punca kuasa 5, 32. Nombor 4, punca kuasa 8, 2, 5, 6. Nombor 5, punca kuasa 4, M. Dan nombor 6, punca kuasa 12, K. Okey, C soalan hitung nilai. Sempat buat ke? Yang dah beli buku dia orang dah hantar WhatsApp, cepat laju je. Yang tak beli buku jadi lambat lah kan sebab nak salin soalan lagi. Tapi tak apa. Kalau awak faham, okey. So boleh teruskan soalan seterusnya. Kalau dah faham boleh teruskanlah. Awak ambil lah 2-3 soalan saja, okey, sebab tak sempat nak salin semua kan. Sebab kita lajulah, ada yang kawan yang dah siap, yang dah beli buku. Okey, C, hitung nilai. Okey, untuk hitung nilai ni, okey, kalau soalan indeks, hitung nilai maksudnya dia nak jawapan akhir lah. Sebenarnya kita boleh je, kita masukkan dalam kalkulator terus kan.
Tapi okey, kalau objektif, matematik yang objektif tu ialah boleh guna kalkulator. Tapi kalau subjektif dia nak jalan kira kan. Dan jalan kira tu dia macam jangan bagi nampak kita guna kalkulator sebenarnya. Memang kita guna tapi kita tak bagi nampak macam kita guna kalkulator macam tu. Sebenarnya soalan mana-mana pun macam tu lah. Okey, contohnya yang ni lah. Punca kuasa 3, 27. Okey, so awak check guna kalkulator, jawapan dia 3. So, macam mana kita nak buat step by step supaya dapat nilai 3 ni? Macam mana nak dapat nilai 3? Okey. Okey, so 27 punca kuasa 3 ni kita tukarkan kepada kuasa 1/3. Okey, soalan mana-mana lah. Selalunya kalau punca kuasa, kita tukar kepada kuasa. Dapat pecahan pun pecahan lah. Okey, kuasa 1/3. Kemudian memandangkan dia ni adalah kuasa 1/3 dan 27 ni adalah kuasa 3 sempurna. Okey, 27 ni ialah kuasa 3 sempurna. Jadi kalau kuasa 3 sempurna ni maksudnya nombor berapa? Kuasa 3 lah. So 27 boleh 3 kuasa 3. So bila 3 kuasa 3 nilai dia 27, so kita boleh pecahkan dia lah. Dekat sini kan 3 kuasa 3 darab 1/3. So kita boleh potong-potong lah ni. Ni 3 bahagi 3 dapat 1. So 3 kuasa 1 dapat nilai 3. So kita kecilkan dia. Macam tu. Kalau nombor 1, punca kuasa 3 negatif 8. Okey, punca kuasa 3 negatif 8. So, negatif 8 punca kuasa 1/3 kan? So, awak cuba cari. Negatif 8 ni, ada tak yang kuasa 3? Apa? Nombor berapa kuasa dengan 3 untuk dapat nombor negatif 8 tu? Jadi dia akan jadi senang lah bila kita nak potong kuasa tu so dapat nilai yang kecil. Senang. Tak perlu guna kalkulator dah. Okey, negatif 8. Negatif 8. Berapa kuasa 3? Sebab sini 3 ni kan. So, negatif. Okey, 2. 2 kuasa 3, 8. Okey, 2 kuasa 3 dapat 8. Negatif 2 kuasa 3 dapat negatif 8. So, negatif 2 lah. Negatif 2 kuasa 3. Kuasa lagi dengan 1/3. Ataupun, okey, sekejap. Negatif 2 kuasa 3 kan. So, dia jadi macam ni pun boleh. Negatif 2 kuasa 3 kuasa 1/3. So ingat lagi indeks kan. Indeks yang kita belajar bila kuasa sama kuasa ni kita darab. Sebab tu kita darab ni. Sebab tu kita darab. 3 darab dengan 1/3 tu kita sini operasi dia darab. Darab kat sini. Kan. 3 darab 1/3. So last kali dapat negatif 2 kuasa 1. So negatif 2. Bolehlah. Teruskan nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okay, 243. Berapa? Indeks berapa kita boleh buat? Dua, empat, tiga. Ingat tak hari tu kita buat try and error kan? Kita try and error macam mana nak dapatkan indeks dia. Kita guna punca kuasa satu-satu. Try and error satu-satu. Punca kuasa 2, 2, 4, 3 dapat apa? Punca kuasa 2, 4, 3. Kalau tak dapat nombor bulat, kita try lagi punca kuasa 3. Lepas tu kita try lagi kuasa 4, punca kuasa 5 kan? Kita try and error hari tu. So yang ni pun sama. Tapi yang ni kita dah nampak dah 1/5. So kalau kita nak cari, at least mungkin nombor ni 2, 4, 3 ni adalah kuasa 5. So punca kuasa 5, 2, 4, 3. Berapa nilai dia? Tiga. Okey. 3 kuasa 5. 3 kuasa 5. Okey, kuasa 1/5. Dia jadi macam ni lah sebenarnya ni daripada sini kan. 5, 1/5. So dia balik kepada yang hukum yang hari tu lah. Bila kuasa tu dia jadi darab. So kita buat 3, 5 darab 1/5. So 3 kuasa 1 dapat nilai 3. Alright. Okay, nombor 3. 64 ni, ya awak tahu 64 kuasa 1/6. So katakanlah 64 ni awak tak tahu kan berapa kuasa 6 kan. So awak try and error satu-satu. 64 ni awak tahu dia adalah 8 kuasa 2 kan. So 8 kuasa 2 per 1/6. Okay. So 8 kuasa 2 1/6. Jadi 8 kuasa 1/2 kan. Okay. Betul. 1/3. 1/3. 8 kuasa 1/3. So yang ni awak boleh try and adalah lagi 3 kan. 2, 8 ni adalah 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. So 1/3. So last sekali dapat nilai 2. So maksudnya dekat sini kita tak perlu guna kalkulator. Asalkan awak ingatlah yang saya bagi tahu hari tu. Kita kena hafal kuasa 2 sempurna dan kuasa 3 sempurna. Berapa? Kalau kuasa 3 sempurna tu 8, 27. 8, 27, 64. Okey, kena hafal. Lepas tu kalau kuasa 2 sempurna 2, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Okey, yang tu kena ingat. Punca kuasa 5 negatif 32. So negatif 32 kuasa dengan 1/5.
Okey, berapa kuasa 5? Dia -2 kuasa 5. Betul? 2 kuasa 5, kan? 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. Okey. -2 kuasa 5 darab dengan 1/5. So, -2. Kuasa 1, so -2. Kan boleh teruskan dulu. Okey, yang nombor 5, 1296 kuasa 1/4. Maka kita nampak 4 dekat sini, kita try and error punca kuasa 4, 1296. So, dapat 6. Maka 6 ni adalah 6 kuasa 4 lah untuk dapat 1296. 6 kuasa 4. So, darab dengan 1/4. Okey, kuasa dia kena darab. So, 6 kuasa 1, 6. Okey, 6, 7, 8. Okey, Farhana, nombor 6 jawapan awak apa dia? Berapa nilai dia? -125. Okey, so awak tengok dekat sini dia ni 3 ni kan, kuasa 1/3. So, cuba awak try punca kuasa 3, -125. Dapat berapa? Dapat berapa dekat situ?
Okey, Farhana, awak dengar saya? Okey, Nuwairah lah. Farhana tak respon. Dengar ke tak? Nuwairah. Hello? Suara saya ni dengar ke tak? Okey. Dengar je kan? Okey. Okey, negatif 125 kuasa 1/3. So, kuasa 1/3. Oh, dia dah bagi dalam kuasa kan? So, tak ada masalah lah. Negatif 125 ni adalah negatif 5 kan? Negatif 5 kuasa 3. Okey, darab lagi dengan 1/3. So, dia dapat negatif 5 kuasa 1. Maka negatif 5. Okey, nombor 7, 3/4/3. 3/4/3 ni adalah 7 kuasa 3 kuasa 1/3 lah. Okey, darab yang atas ni darab. So, sama dengan 7 kuasa 1, maka dapat 7. Negatif 1024 ni adalah negatif 4 kuasa 5 darab 1/5. Maka dapat negatif 4 kuasa 1. So, dapat negatif 4. Okey, boleh? Okay, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey, kalau kita ada punca kuasa punca kuasa 2, punca kuasa 3 lah. Punca kuasa 3, X kuasa 2. So, kita tukar kepada nombor indeks X kuasa 2/3 kan? X kuasa 2/3 yang tadi kita belajar. So, yang punca kuasa ni, dia tak kisah dia nak tulis macam mana. Dia nak tulis dalam bentuk bracket ke, X kuasa 2 ke, atau dia nak buat punca kuasa 3 dulu, X baru kuasa 2 ke. Okey? Okey, yang ni tak kisah. Punca kuasa dengan kuasa 2 tu sama saja. So, bila kita tukar kepada indeks, nombor indeks dia akan jadi macam ni. Yang kuasa tu pergi naik atas, yang punca kuasa tu turun bawah dekat pecahan tu. Okey, so dia boleh je semua. Yang ni boleh, yang ni boleh, yang ni boleh. So, jadi yang ni. Jadi kalau kita tengok contoh dekat sini, 16 kuasa 3/4. Okey. 16 kuasa 3/4. So dia jadi 16 kuasa 3.
1/4 kan. Dia just asingkan lah. Dia asingkan. Okey, dia asingkan 3 dengan 1/4 tu. So, jadi 3/4 kan. So, bila dia asingkan, okey, dia jadi 3 depan, 1/4 belakang. Atau dia boleh juga 1/4 ke depan, 3 ke belakang kan. Okey, jadi kalau kita tengok yang ni, 3 ni dia sama dengan yang, tak ada kat sini. Ni kan 16/3. So, 16/3, 4. Sama juga. Yang ni pun, ni punca kuasa 4 dulu. 16/3 untuk yang ni. Okey, nampak tak kan? So untuk yang ni dia ialah yang tadi, yang first. Dan yang ni sama dengan yang ni. Okey. Okey, boleh buat 1, 2, 3. Okey, yang bahagian atas ni sebenarnya tak berapa penting. Tapi tak apa, kita buat. Dia nak bagi tahu semua tu sama je lah. Dia buat macam mana pun semua tu adalah sama. Bentuk dia tu, okey, yang ni nak tulis macam ni ke, nak tulis macam ni ke, semua tu dapat macam ni juga. So awak isi petak ni lepas tu awak perhatikan. Semua tu bentuk yang sama sebenarnya.
Okey, boleh pergi dengan laju kan? Okey, yang B boleh hitung nilai. Okey, hitung nilai pun sama je. 32 kuasa 2/5. So, awak nampak dekat sini 5. So, 32 cuba cari kuasa 5 sempurna. Berapa kuasa 5? Berapa kuasa 5? So, berapa kuasa 5 tu awak try lah and error. Punca kuasa 5, 32 dapat berapa? 2. So, maksudnya dia tu adalah 32. Okey, 32 ni adalah 2 kuasa 5 kuasa 2/5. Maka bila darab jadi 2 kuasa 2 sahaja, tinggal 4. Tak ada guna kalkulator dah lah. Yelah kita guna kalkulator tu just macam nak try and error yang ni je lah. Tapi secara hakikat dia macam dalam kira kita tu dia macam tak nampak kita guna kalkulator. 32 tu kita tahu dia adalah 2 kuasa 5. Kalau guna yang kaedah bawah ni pula, okey, 32 2/5. Okey, so dia buat punca kuasa 5, 32 kuasa 2. So dia selesaikan guna kalkulator yang dekat bawah ni. 32 kuasa 2 ialah 1024. Punca kuasa 5 jawapan tu dapat 4. Yang ni dia guna kalkulator lah. Dia nampak lah, okey, yang ni pelajar ni guna kalkulator dapat 4. So tak ada masalah pun. Just ada step dia lah untuk cari nilai. Okey, nombor 1 sila tengok 9 kuasa 3/2. So, awak boleh buat punca kuasa dulu pun boleh. 3/2 punca kuasa 29, awak boleh buat macam ni dulu. Sebab punca kuasa 9 kita dah tahu jawapan apa. So, lagi senang lah. Betul tak? Punca kuasa 9 dapat 2. So, 2 kuasa 3, yang ni 2 darab 2 darab 2 dapat 8. Senang. Okey, kalau awak guna kaedah lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi last sekali dapat jawapan 8. Awak nak buat macam ni pun boleh. Punca kuasa 9 kuasa 3. So punca kuasa 27 dapat 8 juga. 9 kuasa 3. 9 kuasa 3. Okey, kena kira lah. 9 kuasa 3 ni dapat berapa?
Okey, yang soalan ni saya nak tengok awak hantar. 1, 2, 3, 4. Okey, good. Zarfan Lukman, betul cara buat? Guna yang asal je lah kan. Lagi senang guna cara yang asal. Macam 8 kuasa 2/3. 8 kuasa 2/3 tu ialah punca kuasa 3, 8 kuasa 2. Punca kuasa 3, 8 kuasa 2 kan. So awak kira yang kuasa 2 dulu. Punca kuasa 3, 8 kuasa 2 ni ialah 64. So punca kuasa 3, 64 ni, yang ni awak kira guna kalkulator dapat jawapan 4. So
Senang. Boleh juga macam ni. Tak ada masalah. Satu. Ni yang lain, okey. Farhana, hantarlah Farhana. Yes. Nuaira, betul. Cara tu betul. Okay, so ramai guna yang kaedah asal lah kan. 125 kuasa 2/3. So dia ni adalah punca kuasa 3, 125 kuasa 2. So awak kira guna kalkulator lah. Awak nak guna kalkulator, so tak apa. Buat punca kuasa 3, 125 kuasa 2. So kena kira. 15625 dapat dia. Okay. So yang ni kena kira kalkulator lagi. Dapat 25. Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Okey, nombor 4, 16 kuasa 3/4. So, punca kuasa 4, 16 kuasa 3 kan. Ni bentuk dia. So, nak buat punca kuasa 4, 16 kuasa 3 pun boleh. 4096. So, punca kuasa 4, 4096 nilai dia 8. Ataupun, okey, punca kuasa 4, 16 kuasa 3 ni, awak buat punca kuasa 4 dulu. Punca kuasa 4, 16. So, 2 kuasa 3. Dapat 8. Boleh juga, mana-mana je. Tak kisah. Okay, lepas tu, dah siap, boleh buat soalan yang bawah tu. Cari nilai guna kalkulator. So yang bawah ni dia nak tahu. Dia nak ajar awak guna kalkulator je lah. Sebagai contoh yang ni dia dah bagi dah ni. 9 kuasa 5/2. Buka kalkulator. Ni. 9 kuasa 5/2. Okey, jawapan dapat 243. Sama ada awak tekan macam ni. Kalau kalkulator FX570EX lah. Yang kelas WIS punya. Kalau tak ada, kalau yang jenis tak nampak kuasa macam ni, kena tulis satu-satu tu. Pastikan awak tulis kurungan. Okey.
Awak buat 9. Lepas tu tekan yang ni. Simbol ni menandakan kuasa lah. Okey. Lepas tu awak buat kurungan. Kurungan. Okey. Pastikan letak kurungan. 5 per. Okey. Awak tulislah. Per. Lepas tu 2. Lepas tu tutup kurungan. Tutup kurungan barulah awak tekan sama dengan 243. Okey. Ni cara dia dah tunjuk dah. Boleh ikut. Dapat guna kalkulator. Yang C ni negatif 27 kan. So negatif 27 tu pastikan awak tulis kurungan negatif 27. Kurungan negatif 27 tutup kurungan. Lepas tu kuasa, tekan kuasa. Kalkulator awak tu tekan yang kuasa. Lepas tu buat kurungan lagi. Buat kurungan kita masukkan yang pecahan tu. 2/3. Barulah kita tutup kurungan. Kena tutup kurungan lagi. Tekan sama dengan. Negatif 27 kuasa 23. Okey, sepatutnya dapat 9 lah. Sekejap Okay, untuk yang example C ni, dia macam ada error sikit lah. Okay, kalau kita buat punca kuasa 3 dulu, dia dapat negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 sepatutnya dapat 9 je lah. Bukannya negatif 9. Tapi kalau kita buat negatif 27 kuasa 2 dulu, dapat positif. Kemudian okey, betul. Memang dapat 9. Tak akan dapat negatif 9 ni. Kan, yang C punya. So, abaikan yang example C. Abaikan example C. Ini soalan.
Okey. Dapat kan? 32, 3/5. Okey. 32 kuasa 3/5. Ada tak siapa-siapa yang tak dapat nak kira? Yalah tak dapat mungkin sebab tak tahu nak kira lah. Ni kan kalkulator yang saya tunjuk ni kalkulator yang kelas Swiss. So dia macam dia nampak kuasa satu persatu tu. Kalau tak nampak, kalau kalkulator yang biasa tu MS punya 570 MS, so awak kena buat kurungan ikut yang dalam yang ni dekat sini. Cara tu 9 kuasa kurungan 5 buat per 2. Tutup kurungan baru tekan sama dengan. Nombor 1 jawapan dia 8. Nombor 2 jawapan dia 4. Afiq. Dua, empat, tiga. 2, 4, 3. Nombor 3 Aiman Danish. Nombor 3 Aiman Danish. Ni Aiman. Sorry cikgu, saya pergi tandas tadi. Tak sempat nak buat. Okey. Siapa Farhana nombor 3? Farhana, awak tak buka kamera, saya tak tengok awak buat apa ni. Tak dengar, memang tak dengar ke tidur? Okey, Farhana nanti masuk balik buka kamera ya. Okey, nombor 3. Siapa lagi? Nuwaira. 8. 8. Okey, nombor 4. Zafran. Zarfan. Satu, 3, 3, 1. Okey, nombor 5. Afiq. 1, 2, 9. 1, 2, 9. 3, 6, 9, 6. Okey, ni Aiman nombor 6 cuba.
Boleh Nik Iman. 1684. 1684 jauhnya. Okey, 625 kuasa 3/4. 625 kuasa 3. Okey, kalau tak dapat awak buat satu-satu pun tak apa. 625 kuasa 3. 2/4. Oh, besar sangat kan? Punca kuasa lah dulu. Punca kuasa 4. Punca kuasa 4. So masing-masing tahu kan macam mana nak masukkan punca kuasa tu? Okey, punca kuasa 4 dan 25 tu dapat 4. Okey, dapat jawapan 5. Maka 5 ni awak kuasakan dengan 3. So dapat 125. Okey, 125. Okey, nombor 7. 1024 kuasa 3/5. Nuaira? 64. Okey, 64. Nombor 7, 64. Nombor 8, Nuaira. .728 dapat. Dan yang nombor 9 jawapan dia 0.25. Okey, dapat ke? Okey. Okey, sekarang kita buat muka surat 9. 9. 9 dengan 10. Okey, so muka surat 9 dengan 10 ni ialah gabungan semua hukum indeks. Okey, semua hukum indeks. So kita ada hukum indeks tadi. Okey, yang ni awak kena salin nota lah. Yang hukum indeks tu yang saya bagi mana tadi? Ada berapa tadi? Darab bahagi kuasa. Darab bagi kuasa. Lepas tu kuasa kosong. Lepas tu indeks negatif tu. Indeks negatif ada 2 tu kan. 6. Lepas tu punca kuasa 1. So 7. Saya letak ada 7 hukum. Okay, sebenarnya dia bergantung kepada cikgu. Saya letak 7 sahaja. 7 tu dah senang faham dah macam mana nak buat soalan. Nak jawab soalan. Okey, boleh teruskan. Nampak tak soalan dia bagian tak ada buku tu? Negatif 2 X kuasa 3 darab dengan 3 X kuasa 4 Y kuasa negatif 1 kuasa 2 72 X kuasa 5 Y kuasa 8. Negatif 2 X kuasa 3 darab dengan 3 X kuasa 4 Y kuasa negatif 1 kuasa 2 per 72 X kuasa 5 Y kuasa 8. Okey, cuba nombor 1.
Okay, yang ni nombor 2. Kalau dah siap boleh hantar. Saya saya turn off kamera saya sebab kamera saya pakai phone tapi yang phone tinggal 1% dah. Yang skrin ni tak apa. Skrin dan mic ni saya on dekat tablet. Okey je.
Okey, ada nak tanya boleh tanya. Soalan ni dia gabungan semua ni. Punca kuasa ada. Banyak tu kan. Silap nombor 1 ni. Tak perasan. Soalan silap. Saya salin silap ni kan. Negatif 2x. Kuasa 3 tu dekat luar kurungan. Sorry. Dekat luar kurungan yang dalam ni. Okay, kita cuba jawab dulu. Negatif 2. Okay, dekat sini jangan lupa negatif 2 kuasa 3 juga. Satu-satu. Satu-satu. Negatif 2 ni kuasa 3. Nak tulis jawapan terus pun boleh. Nak tulis satu-satu pun boleh. Negatif 2 kuasa 3 X kuasa 3. Yang bracket tu selesaikan dulu. Yang ni pun sama. Ni 3 ni bawa dulu. 3 kuasa 2 dulu. Ni X kuasa 4 kuasa 2 dulu. Semua kena kuasa 2. Yang hari itulah yang kita buat tu yang punca kuasa tu. Yang kuasa tu. Kuasa A, kuasa M, kuasa lagi dengan N.
Untuk yang ni X kuasa 4 kan. X kuasa 4 kuasa lagi dengan 2. X kuasa 4 kuasa lagi dengan 2. Okey. Kalau kuasa lagi tu maksudnya darab. 4 darab 2. 8 lah. 4 darab 2 yang ni. 8. Kemudian Y kuasa negatif 1 ni darab dengan 2. Darab 2. Negatif 1 darab 2. Okey. So Y kuasa negatif 2. Lepas tu per 72. X kuasa 5, Y kuasa 8. Okey, awak selesaikan yang atas dulu pun tak apa. Lepas tu buat apa? Lepas tu negatif 2 kuasa 3 lah. Negatif 2 kuasa 3 tu dapat negatif 8. Tulis terus tak apa. Negatif 8 X kuasa 3. 3 kuasa 2 tu 9. X kuasa 8. Y kuasa negatif 2. 72 X kuasa 5. Y kuasa 8 kan. Okey, so yang atas ni negatif 8 darab dengan 9. Selesaikan yang atas dulu. Selesaikan yang atas dulu. Tak nak bagi pening, buat sikit-sikit. Negatif 8 darab 9. Negatif 72. Okey. X kuasa 3 darab X kuasa 8. X sama X. Darab. Okey, darab. Dia tulis. Dia tulis operasi darab tu. So, bila darab, kuasa kena tambah. Okey, kuasa kena tambah. 3 tambah 8. 3 tambah 8, 11. X kuasa 11. Dan Y ni ada Y kuasa negatif 2 je. Sini tak ada kan? Kalau tak ada tu maksudnya Y kuasa kosong. Dia tak ada tu maksudnya Y kuasa kosong lah. Ingat tak? Y kuasa kosong ialah 1. Sebab tu dia tak tulis. 8 X kuasa 3 darab dengan 1. Dapat 8X kuasa 3 juga. Negatif 8X kuasa 3 juga. Sebab tu dia tak tulis Y kuasa kosong tu. Okey. So kalau kita anggap dia ada ni Y kuasa kosong. Kosong tambah negatif 2. Jadi Y kuasa negatif 2 per 72 X kuasa 5 Y kuasa 8. Negatif 72 bahagi 72 ni negatif 1. Negatif. Dan 11 kuasa 11 bahagi dengan X kuasa 5. So kuasa kena tolak lah. 11 tolak 5 X kuasa 6. Dan Y, untuk Y kuasa negatif 2 bahagi Y kuasa 8. Bahagi kan? Per ni kan?
Jadi kuasa kena tolak. Tolak 2, tolak 8. Tolak 2, tolak 8. So Y kuasa negatif 10. Okey, jangan lupa kalau kita dapat jawapan dalam indeks negatif, okey, tukarkan indeks negatif kepada indeks positif. Okey, mesti jawapan akhir dalam indeks positif. So jawapan kita ialah negatif X kuasa 6. Y kuasa negatif 10 ni ialah 1 per, okey, Y kuasa negatif 10 ni ialah 1 per Y kuasa 10. So, 1 ni duduk ke atas lah. So, jadi negatif X kuasa 6, Y kuasa 10. Ni macam sini 1 kan. Sini 1. So, bila ada negatif X kuasa 6, bila ada kat sini negatif X kuasa 6, so dia akan tambah dekat atas je lah. Negatif X kuasa 6 per Y kuasa 10. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak nak tanya kenapa atau kenapa macam ni, kenapa macam tu? Tak ada. Okey. Tak ada tu maksudnya dapat jawapan yang sama lah. Ya, dapat jawapan yang sama lah. Atau mungkin tak ada salah lepas dah terangkan ni, okey faham. Ada silap sikit lah. Tak apa. Praktis lagi. Praktis lagi nombor 2, 3, 4. Okey. Untuk homework 2, 3, 4 lah dulu. 2, 3, 4. Okey. Yang muka surat 10. Kalau nak buat pun boleh. Kalau rajin boleh buat terus. Okey, kita yang muka surat 10 ni saya akan sambung discuss next class. Next class kita buat muka surat 10, 11, 12, 13 ni lah sampai habis lah kot. Okey. Kita dah habis dah hukum, semua hukum. Yang tu je. Sampai punca kuasa dah. Lepas tu kita buat latihan tu melibatkan semua dah lah ni. Okey. So buat soalan yang ni. Dan hantar di Google Classroom. Sekejap, saya tengok sekejap. Google Classroom yang tingkatan 3. Tingkatan 3 ramai lagi yang tak join ni. Tak pernah lagi buat assignment. Baru hantar yang recording sahaja. Okey. Okey, contoh yang recording ni awak boleh dapatkan lah. Saya bagi dalam YouTube juga tapi saya letak dalam Google Classroom. Yang tu boleh tengok. Okey, untuk assignment saya buka contoh yang kelas lain lah. Okey, contoh ni assignment dia akan keluar macam ni lah. New assignment. So awak buka, dia akan ada berapa orang student tu dia akan semua dapat lah. Yang ni, okey kalau macam ni graded ni Nur Anisatan ni saya dah tanda 20/23 saya dah bagi markah. Okey, yang dah hantar saya tak tanda ni Siti Alifah ni macam ni. Lepas tu kalau siapa yang tak hantar atau terlepas due date dia akan keluar macam ni. Missing. Dia akan keluar missing. Naufal Rizki ni missing. Dia tak hantar. So siapa tak nak status dia keluar missing sila buat hantar sebelum due date. Due date saya akan buat sebelum kelas seterusnya. Tapi siapa yang ada halangan untuk buat waktu weekdays, terutamanya waktu sekolah nantilah. Dia hanya boleh hadap telefon weekend sahaja. So, kena buat weekend tu lah, hantar terus. Tak ada masalah pun buat awal. Ya.
Okey, ada soalan pasal Google Classroom? Sila masuk cepat-cepat tau. Okey, so buku pastikan beli dengan segera. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada soalan, itu saja untuk kelas hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat malam. InsyaAllah tak ada apa-apa. Ni pun saya ni baru lepas sihat dah, suara ada serak-serak sikit. Kalau paksa bercakap, dia akan jadi batuk-batuk. Tapi tak apa, Jumaat ni dah okey dah. Dah banyak hari dah. Okey, so itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum. Salam, terima kasih cikgu. Terima kasih Okey, cikgu. sama. Ya.